Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Cuba respon sikit. Dengar. Dengar Waalaikumsalam suara tak? saya. Okey. Jadi hari ini kita masuk kepada eksperimen 5, home based experiment. Dia home based experiment mesti buat kat rumah. Tak boleh buat dekat tempat lain, kena buat dekat rumah. Tanpa melengahkan masa, saya share skrin. Nampak bagi tahu. Nampak tak? Nampak saya. Alright. Experiment 5, chemical equilibrium. Okay. At the end of this lesson, students should be able to study the effect of concentration, temperature and pressure. Minggu lepas kita dah bincang dah tentang effect of concentration, temperature dengan pressure ni kan. Kita dah bincang dah. Dan dia akan berkait dengan Le-Chatelier's principle, perubahan tersebut. Okay, introduction sikit. Kita baca sikit dia punya introduction. Where is How do you like your carbonated drink? Kepada yang suka lah, saya memang tak suka langsung carbonated drink ni. Yang jenis bergas ni saya tak suka. Tapi kalau orang yang suka, mungkin kamu akan menikmati dia. Bubur ais lah, ada bubur lemon lah kan. Lepas minum, segar, rasa puas. Macam itulah. Lebih kurang. Hari ini kita akan lihat dari sudut kepuasan merasa minuman tersebut dari sudut sains. Apa yang terjadi? Okay. Carbonated drinks are made by forcing carbon dioxide gas into a drink under high pressure. Jadi kita ada carbonated drink tu, kemudian under high pressure carbon dioxide tu dia akan masuk dalam cecair tersebut. Okay. This process is called carbonation and causes carbon dioxide gas to dissolve in the drink to form carbon dioxide aqueous. Nampak tak? Carbon dioxide tu dalam keadaan gas, dia dipaksa masuk dan dia akan jadi carbon dioxide aqueous. And then carbonated drink taste fizzy. Kalau kita minum lah, kita rasa macam dekat lidah tu rasa macam sensation best lah, orang kata tingly kan, orang panggil kononnya best lah, dia rasa macam tu lah bila kita minum dia tu. Tapi saya tak suka yang rasa yang macam tu. Okay, in an unopened bottle, dalam yang tertutup, yang kita beli tertutup tu, majority of the carbon dioxide molecule will be dissolved. Carbon dioxide tu dia macam kita tengok macam tak ada apa kan, tak ada apa, tapi bila kita buka botol kita nampak dia akan keluar. Jadi dalam keadaan dia tertutup, kebanyakannya keseimbangannya berada di aqueous. Okay? CO2 tu dalam keadaan aqueous. Okay, kita tengok beberapa equation yang ada kat sini. Okay, yang ni mula-mula. Okay, ini carbon dioxide gas berada dalam keseimbangan in equilibrium with CO2 in aqueous. Dan tidak balas ini ialah exothermic. Nampak ada heat kat situ. Dia adalah exo. Okay? Dia adalah exothermic, dia nak balas tersebut. Dan carbon dioxide yang masuk dalam air tersebut, dia akan bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan H2CO3. Ini kita panggil carbonic acid. Ini dipanggil carbonic. Ini dipanggil carbonic acid. Carbonic acid. Dan carbonic acid ni ialah weak acid. Dia akan partially dissociate. Persamaan kat bawah ni ialah persamaan carbonic acid partially dissociate to form H plus and HCO minus. Dia punya conjugate dia lah. Okay, kita akan hasilkan macam ni. Ini yang sebenarnya yang berlaku. Okay, dia dissolve carbon dioxide ini at equilibrium dengan CO2 aqueous, and CO2 aqueous ni dalam air dia akan produce menghasilkan carbonic acid H2CO3. Dan carbonic acid ini ialah weak acid. Kita panggil weak acid sebab dia partially dissociate. Kalau dia strong acid dia akan 100% dissociate, dia partially saja.
change in one of the factor on the system that is already at equilibrium. Yang ni semua ni, ketiga-tiga ni dia sebenarnya sekali lah, dia at equilibrium. Kita nampak macam tiga persamaan kan, dia sebenarnya sekali lah. Dia dissolve, okay, dia at equilibrium. Okay. Kalau kita kacau tengok belah ni, kan kita kacau lah. Bukan kita kacau macam tu. Kita bagi gangguan dia. Gangguan tersebut ialah tiga yang kita sebutkan sebentar tadi. Sama ada pressure, temperature ataupun concentration. Jadi kita akan menggunakan Le Chatelier's principle untuk menerangkan apa yang berlaku. Okey. Dah? Itu teori dia. Ini adalah teori. Okey. Seterusnya kita lihat. Sekarang ni faham tak dengan teori dia? Okay, terus kita pergi kepada apa yang kamu kena buat. Pertama ialah apparatus yang kamu kena adalah clear drinking glass. Itu pertama, kena ada cawan yang clear lah, senang nak nampak. Shrink ataupun teaspoon. Teaspoon ialah sudu yang kecil itu. Suitable container. Okay. Material dia adalah 2 bottle of clear carbonated drink. Jadi kena cari yang sesuai adalah Sprite sebab dia clear, ice cream soda clear, 100 plus ada yang warna putih tu. Cari 100 plus yang clear. Sekarang ni dah memang ada 100 plus yang clear kan. Tak mau ada color. Kena kuning, kena biru, semua tak mau. Nanti dia tak clear. Ice cube ini boleh dapatkan di dapur, di peti air. Vinegar pun ada di dapur, cuka makan tu. Lime juice, kalau tak ada lime juice, selalunya kat dapur tanyalah mak kat rumah ada limau nipis ke, limau kasturi ke, semua boleh pakai. Ambur kerak, ambur perak. Lemon juice, ni mahal sikit lah. Lemon juice ni, kalau ada lemon juice pun boleh pakai. Boiling water ni apa bagi panas lah ayat kan, kan payah pun. Semua ni kamu akan lakukan di rumah, bukannya buat di KMPP. Sebab kamu hari Isnin, jadi masih ada masa untuk buat. Kalau yang datang hari Rabu, yang datang hari Khamis, hari Jumaat mungkin tak boleh nak buat lah. Jadi kamu ada masa buat. Okay, sekarang dah ada semua bahan ni, cuma nak kena beli yang ni lah. Nak kena beli yang ni. 2 bottles of ice cream soda. Yang lain rasanya semua ada di dapur rumah kamu. Kalau tak ada, pergi belilah. Pergi tengok-tengok kat dapur rumah tak ada, cuka dah habis kan. Pergi beli apa ni, cuka. Kalau tak ada cuka ni, belilah ni yang sebiji lemon atau sebiji limau nipis pun dah cukup. Okey, mana dia ni? Mana Ustaz? Saya mencari. Okey, ni dia. Okey. Yang pertama adalah effect of temperature. Senang saja. Label 2 carbonated drink as A and B. Both bottle must be at room temperature. Mungkin kamu beli di kedai tu dia duduk dalam tempat sejuk. Jadi kamu keluar, kamu biarkan dia dalam suhu bilik dulu nah. Shake and observe bubble form in both bottle. Jom tengok. Okey. Ni nak confirm betul yang ni adalah carbonated drink lah. Tentang gonjang-gonjang tak ada apa. Tentang cuma air suling. Mana tahu kan. Okay. Dah confirm. Place bottle A into the container filled with ice. Yang A bubuh dalam ketui airnya. Carilah besen ke apa ke kat rumah tu. Nah, takkan kat rumah tak ada besen kan. Carilah besen ke apa ke. Macam tu. Apa bubuh lah botol tu dalam ni. Bubuh ketui air tu. Keliling dalam macam tu. Oh, itu nah. Satu lagi, ini adalah A lah. Ni yang A. Yang B ambil satu bekas lain pula. Bubuh yang panas ni. Rendam. Itu lah. Observe the bubble form in bottle A and B.
Jadi letakkan dia dekat-dekat. Observe ni kamu kena ambil video pakai kamera kamu. Kalau dia dekat-dekat senang nampak perbezaan. Yang mana banyak buih, yang mana kurang buih. Kan? Jangan ambil, kalau asing-asing, nanti kamu kena cantumkan video tu duduk dekat-dekat. Kena buat apa ni, dua kerja lah. Tapi kalau kamu letak dekat-dekat, sekali ambil video dah clear lah. Okay. Observe the bubble. Okay. Do not shake the bottle. Masa tengok tu je tak payah shake dah. Kalau kamu shake nanti kamu tak dapat beza. Biarkan dia secara natural. Okay. Apakah teori di sebalik itu? Kita bubuh air panas ni. Kita tengok balik itu adalah effect of temperature. Kita tengok balik yang ni. Okay. Tengok balik yang ni. Tengok balik yang ni. Okay. Tengok tak? Tindak balas ni adalah exothermic. Tindak balas ni adalah exothermic. Saya ambil yang kita panaskan. Apabila kita panaskan, temperature kita increase. Ingat tak yang hari tu? Apabila temperature increase, heat ini berada di kanan persamaan. Jadi, bila kita panaskan, itulah satu gangguan kepada sistem. Sistem try to reduce the disturbance. Betul tak? Dia akan mengurangkan panas dah. Macam mana dia nak kurangkan panas tu? Position of equilibrium akan shift to the direction yang tak ada heat. Jadi dia akan shift ke mana? Liana. Kalau kita panaskan, position of equilibrium akan shift to the right or to the left. Tindak balas ini ialah exothermic. Liana. Oh, Liana. Dengar tak Liana? Kanan kot. Kanan kot. Okey, kanan kot. Alright. Kita tengok kalau kanan kot. Heat berada di kanan. Kalau kita panaskan, dia ke kanan, gitu kan. Lagi panas. Adakah itu mengurangkan gangguan? Sekarang ni, panas berada di belah kanan persamaan. Kemudian kita increase heat. Temperature increase ni, nampak ni, temperature increase. Dan position of equilibrium shift to the right. Adakah ini mengurangkan gangguan ataupun menambah gangguan? Liana, cuba tengok. Dia jumpa heat. Nambah. Panas. Tambah. Adakah betul jawapan kamu tadi? Tak. Tak. Jadi sepatutnya dia ke mana? Ke kiri lah. Shift to the left lah. Okay, shift to the left. Kalau kita increase temperature, shift to the left. Jadi apa kita punya observation? Agak-agak kamu nampak. Tengok ni, apa dia ni? Carbon dioxide gas. That's mean, botol yang kamu rendam dalam air panas itu, seharusnya kamu nampak lagi banyak gas ke lagi kurang gas? Liana? Lagi banyak ke lagi kurang? Tengok ni. Lagi banyak ke lagi kurang gas dia? Apabila kamu rendam, lagi banyak. Sebab ni carbon dioxide gas. Nampak tak? Boleh ke? Okey. Untuk botol B, kita decrease dia punya temperature dia. Temperature dia decrease. Okey, kita tengok kesan dia pula. Okey. Temperature decrease. Apabila temperature decrease, ini adalah satu gangguan kepada sistem. Betul kan? Sejuk tau, dia sejuk. Jadi position of equilibrium akan shift to the right. Sebab belah kanan ada heat. Kan? Bila hari hujan, hari yang sejuk, kononnya salji turun lah kat Malaysia. Sejuk lah kan? Jadi kita akan cari baju yang tebal untuk memanaskan badan. Jadi position of equilibrium akan shift to the right. Bila dia shift to the right, apakah kita punya observation yang kita nampak? Adakah kamu nampak lagi banyak gas ataupun lagi kurang gas? Danish pula. Lagi banyak gas ke lagi kurang gas? Apabila kita reduce temperature dan position of equilibrium akan shift to the right. Carbon dioxide akan lebih melarut di dalam larutan.
melarut di dalam cecair lah. Jadi gas makin meningkat ke makin berkurang? Danish ni ada ke tak ada? Oh, Danish. Gas karbon dioksida makin meningkat ke makin berkurang? Kita rendam dalam air yang sejuk. Danish. Marilisa. Gas karbon dioksida akan semakin meningkat atau berkurang apabila kita sejukkan. Marilisa? Kurang. Berkurang kan? Ya. Bukan semakin berkurang sebab dia shift to the left. Inilah sepatutnya yang kamu perhatikan. Nanti kamu buat eksperimen, kamu tengok. Adakah sama macam sepatutnya teori yang berlaku tersebut. Okay? Okay, habis bab temperature. Mudah ya eksperimen ni. Mendam, ambil gambar. Tengok gas banyak, gas kurang. Itu saja. Kemudian kita kaitkan dengan teori. Okay? Senang kan amali kali ni? Habis buat amali, kamu boleh minum air ni. Jangan risau. Okay, kemudian kita pergi ke bawah. Okay. Ni A tadi, B pula. Okay. Discuss the observation in bottle B. Dia suruh discuss yang B tadi lah. B yang B sejuk kan. Tadi sudah cerita dua-dua. Jadi kamu tengok, apa ni, gas dia kurang. Pasal apa? Sebab ini menunjukkan bahawa tindak balas carbon dioxide gas dengan carbon dioxide aqueous adalah exothermic. Bila kita sejuk, dia akan shift position to the right. Okay, B pula. Effect of concentration. Baca pula. Okay, ni. Okay, ni yang tadi tu, tadi kan kamu letakkan dalam air panas, satu lagi air sejuk, keluarkan dia, tunggu dia menjadi suhu bilik semula lah. Menjadi suhu bilik semula. Jangan kamu lakukan yang B ni masa dia tengah sejuk ataupun masa dia tengah panas. Kalau kamu tak sabar menunggu, belilah 4 botol kan. Belilah 4 botol. Tak sabar menunggu lagi, belilah 6 botol terus. Okey, 2 botol untuk eksperimen A, 2 botol eksperimen B, 2 botol untuk eksperimen C. Tapi kalau 2 pun cukup lah. Tunggulah Zat, nak pergi mana kan? Duduk rumah je pun. Okey. Kemudian bila dah okey, dia dah mencapai suhu bilik, kita buat yang B. Gently shake the carbonated drink bottle A and observe bubble form. Okey. Ambil A ya. Ambil A. A tadi tu dah mencapai suhu bilik lah. Kemudian kamu goncang. Tengok. Oh, ada gas. Nampak lah gas tu kan. Okey. Kemudian kamu kena open the bottle cap slightly. Buka. Kena cepat-cepat awak ni. Kalau buka lama-lama nanti gas dia habis keluar. Add 2.5 ml of 1 teaspoon or 1 teaspoon of vinegar. Ambil siap-siap lah vinegar ataupun lime juice. Kalau nak sedap, lepas ni kamu nak minum, kalau vinegar tu tak best lah. Yang best dia ambil lah lemon juice. Ambil lemon juice. Kalau kat rumah ada lemon juice, selepas buat eksperimen kamu minum. Nanti kamu akan rasa perbezaan. Minum yang ada lemon juice, carbonated lemon juice dengan only carbonated drink. Apa dia punya perbezaan dia? Okay, dia ada beza dah. Soalan pun ada tanya nanti. Satu, dipanggil apa? Tingli, dia punya rasa tu. Lidah rasa macam pedang kan. Itulah rasa yang saya tidak suka. Ada orang yang suka rasa macam tu kan. Okay. Botol A must be air. Ni dia dah bagi tahu botol A tadi mesti air room temperature. Tadi kan botol A berada dalam keadaan panas tadi kan. A tadi panas place botol A into a container filled with ice. Oh, ice. Botol A yang ice tadi. Oh, B ni yang panas kamu kena list yang panas. A tadi kan dia sejuk. Dia tadi sejuk. Jadi make sure dia room temperature dulu. Lepas tu bubuhlah lemon juice ke, lime juice ke, vinegar pun boleh, cuka makan tu. Jangan bubuh cuka getah. Cuka getah dah tak boleh nak minum lah. Bubuh cuka makan lah. Macam-macam jenama dah. Dia cari. Ada yang cuka
cuka apa? Cuka lah. Cuka makan. Close the bottle cap immediately and observe the bubble form. Lepas tu tengoklah. Adakah bubble dia semakin banyak ataupun semakin kurang. Lepas tu kamu ambil dia punya video dia. Kalau ambil gambar tak nampak tau. Kalau ni nampak dia pula tu yang kena buat video tu. Masa tu jangan shake lah. Kalau kamu shake dia lagi dahsyat. Dia punya ni. Okay, kita tengok dia punya teori. Okay, nanti kita bincang ni, exercise ni. Kita tengok dia punya teori dulu. Pergi balik kepada sini. Apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Mari ke sini balik. Okay. Apa yang kamu lakukan sebenarnya ialah asid. Kamu menambahkan asid lah. Kamu menambahkan asid. Kita ambil persamaan yang ketiga ini, iaitu dissociation of carbonic acid. Dalam tu dia dah dalam keseimbangan carbonic acid. Bila kita tambah asid, mana dia? Sinilah. Ni, kamu menambahkan H+. Itulah satu gangguan kepada sistem yang berada dalam keseimbangan. Concentration of acid increase. Betul tak? Concentration of acid increase. This is disturbance to the system. System try to counteract. System try to minimize the disturbance. Macam mana dia nak minimize the disturbance? H+ ini akan bertindak balas dengan HCO3-. Jadi dia akan form H2CO3. Dia akan form carbonic acid. Jadi nampak dia akan shift to the left. Macam ni. Okay. Kalau dalam ni, okay, shift to the left. Dia akan shift to the left. Bila dia shift to the left, concentration of carbonic acid akan meningkat. Nampak? Dia akan shift to the left. Concentration of carbonic acid meningkat. Kita pergi kepada persamaan yang kedua ni. Apabila concentration of carbonic acid meningkat, ambil persamaan yang kedua, itu pun adalah satu gangguan. Dia akan shift to the left lagi. Yang ni pun akan shift to the left. Betul tak? Jadi dia akan meningkatkan concentration of CO2 aqueous. Apabila concentration of CO2 aqueous meningkat, kita pergi bersama yang atas ni pula. Ini adalah satu gangguan kepada sistem. They try to minimize the disturbance dengan shift to the left. Akhirnya, akhir sekali yang kita nampak ialah carbon dioxide gas increase. Jadi seharusnya kamu akan nampak nanti lagi banyak gas akan terbentuk. Betul tak? Tambah. Akhirnya dia akan shift to the left. Berdasarkan daripada bawah ni, tambah acid. Dia akan shift to the left. Shift to the left. Semua akan shift to the left. Akhirnya carbon dioxide banyak. Okay, saya balik. Alright, itu adalah masuk pada increase concentration. Okay, kita pergi balik kepada soalan tadi. B tadi ya. Ni. Oh, sini. Close the bottle cap immediately and observe the bubble form. Sepatutnya bubble form kamu akan nampak semakin banyak. Okay. Record observation. Okay, nanti kena tulis. Dia ada record ke bawah ni, nanti kita tulis. Okay, use the equation stated in the introduction. Tadi saya dah tunjuk tadi. To explain why adding vinegar or lime juice to your carbonated drink may cause it to taste slightly flat. Oh, nampak tak? Tadi kalau carbon dioxide tu banyak dalam minuman, rasa dia panggil apa tadi? Dizzily, tingly macam tu lah. Dia panggil tingly ataupun dizzy, bukan dizzy, apa tadi? Dia panggil ada nama. Dia panggil ni fizzy, tingly, dia panggil tu kan. Tapi apabila kamu bubuh lime juice, dia banyak jadi gas. Mana dia? Carbon dioxide yang terlarut di dalam air tersebut dah kurang. Jadi rasa fizzy, tingly dah kurang. Dipanggil pula jadi flat. Rasa dia flat. Tak sedap lah kot. Tak sedap lah. Kurang sedap lah. Kurang sedap. Bagi penggemar carbonated drink ni. Saya tak suka.
Bubuh apa, saya tak suka juga. Saya tak suka carbonated drink ni. Rasa dia flat ke apa ke, rumah pangsa ke apa, peduli apa kan. Jadi kenapa dia slightly flat, dia kurang sikit daripada rasa fizzy tu, sebab dia dah banyak jadi gas. Sebab itu juga kalau bagi penggemar carbonated drink ni, dia buka-buka dia terus nak minum. Kalau bagi yang tak suka, dia akan buka-buka dia biar gas semua keluar, minum. Tapi bila minum tu memang dia rasa dia betul-betul manis lah. Kan tak rasa kat lidah rasanya tak ada rasa. Tu dia panggil flat lah. Rasa yang flat sebab dah tak rasa dekat lidah tu rasa macam tu lah. Okay, akan rasa flat. Okay, kita telah pun menerangkan tadi secara eksperimen sebab secara Le Chatelier principle dia akan shift to the left, semua akan shift to the left, gas akan keluar. Alright, C pula. Okay, kita pergi pada C. Effect of pressure pula. Gently shake the carbonated drink in bottle B. Jadi tadi kita dah A kita dah buat lime juice lah apa semua tu. Kita ambil B tadi. B tadi pun dah okey lah, dia dah jadi. Tadi dia direndam dalam air sejuk ni kot, B. Sekarang dia dah suhu bilik lah kan. Dah suhu bilik. Kita open the bottle cap dia, kita buka dia botol dia. Kita tuang dia masuk dalam drinking glass yang clear lah, yang kita boleh clear. Dan make sure lah glass tu mesti kecil supaya kita boleh tuang sampai up to the brim, sampai betul-betul sama paras. Okay, bawah tu letaklah pinggan, nanti taklah habis melimpah nanti apa kena meja makan apa semua. Jadi letaklah atas pinggan. Cawan tu jangan besar sangat, nanti tuang-tuang tak cukup. Tak jadi. Make sure cawan tu kecil lah, kecil. Dia boleh muat. Okay, fill the carbonated drink into a clear drinking glass up to the brim. Sampai betul-betul penuh betul-betul. Observe the bubble form in the clear drinking glass. Record the observation. Tu tengok. Ini adalah kesan pressure. Okay. Kenapa saya kata dia kesan pressure? Sebab dia macam ni. Ini saya contoh kat sini ya. Explain what will happen if the carbonated drink bottle cap is open for a long time. Ini saya selalu buat kalau nak minum juga. Bagi keluar semua gas. Kan tak ada gas lah. Habis semua keluar. Sebab dia, ini adalah effect pressure or volume. Dia macam ni. Okay. Yang ni kita ada okay. Dalam ni adalah, dalam ni semua. Okay, CO2 dengan CO2 ni at equilibrium. Okay. Ni ada CO2 gas kat dalam sikit. Dan pressure dalam ni, dia lagi tinggi daripada atmosphere. Okay. Atmosphere adalah 1 atm. Sekarang saya ada satu gelas. Yang kosong. Jadi semua dekat sini ni 1 atm lah. Dia punya pressure dia. Pressure dalam ni dia tinggi tau, dia tinggi. Kan tadi kita nak di dalam dekat kilang dia nak masukkan karbon dioksida ini ke dalam minuman ini, dia under pressure. Under pressure bukan bawah pressure, dia pressure yang tinggi. Jadi baru dia boleh masuk dalam. Bila kita buka ni, kita tuang dia dalam ni kan, masuk sampai up to the brim, sampai penuh lah. Pressure dalam ni, let's say, saya tak tahu berapa pressure dia, let's say 2 atm lah katakan. Keluar dalam ni, dia jadi 1 atm. Nampak tak? Pressure dia dah drop. Volume dalam tu kecil. Bila kita tuang cawan, volume dia ialah surrounding kita. Sebesar-besar alam maya ini. Bukan besar kan? Nampak tak? Volume dah besar. Daripada volume dalam ni kecil je. Ni. Volume dalam ni kecil je. Ni bekas, inilah ruang. Ni ada ruang gas ni. Kalau saya lorekkan dalam ni, inilah dia punya volume yang dia ada. Volume yang dia ada. Banyak tu je. Tetapi bila tuang dalam ni, volume dia lah ni semua ni. Jadi, pressure dah drop. Bila pressure drop, ingat balik, kita kena merujuk kepada equation. CO2 gas
Dan pressure ini cuma berkesan untuk gas saja. Ingat tak hari tu perbincangan kita hari tu? Dia berkesan, dia ada dua syarat. Pertama mesti gas, yang kedua mesti different in number of mole. Okey. Sekarang belah ni kita dah ada gas, sini aqueous. Sekarang kita bilang lah dia punya number of mole dia. Sini satu lah. Satu. Sini dikira kosong. Kosong sebab ini bukan bukan gas. Makna dia di sebelah kiri persamaan kita number of mole dia besar. Okey. Betul tak? Sekarang ni pressure drop daripada pressure yang tinggi dalam botol kita tuang dalam cawan. Jadi pressure drop, volume besar kan. Jadi according to Le Chatelier's principle, gas system try to minimize the disturbance by shift the position of equilibrium to the bigger number of mole. Yang bigger number of mole ke kiri ya? Ke sini. They can shift position of equilibrium to the left. Sebab sini ada 1 mole. Ni tak ada, dikira tak ada lah sebab ini bukan gas. Dengan kata lain akan menghasilkan banyak gas. Sebab tu kalau tuang dalam ni nanti dia punya ni melempar keluar. Dia ambil lah video dia kan. Ni semua tahu bila tuang penuh dia akan keluar kan. Dia akan keluar. Ni ialah effect of pressure sebenarnya. Jadi record observation nanti tulis lah. Explain what will happen if the carbonated drink cap is open for a long time. Tadi saya dah cerita. Kalau kita buka biar lama, gas semua akan keluar. Sebab dia shift to the left. Daripada high pressure to low pressure. Kalau kita buka, sekarang dia punya pressure dia adalah 1 atm. Sebelum buka, dia punya pressure dia more than 1 atm. Maybe 2 atm, 3 atm kan dalam tu. Bila buka, okay. Jadi gas akan gas yang tadi larut di dalam ini akan keluar sebagai gas. Tak ada lah. Tak ada lah. Okey, itu yang berlaku. Jadi kita tengok setakat ni faham ke? Halo? Faham ke? Cuba respon sikit. Boleh ha? Okay, tak apa, saya rakam ni nanti kamu tak faham boleh tengok. Kemudian kamu akan catatkan di sini nah. Kemudian catatkan sekejap. Ni dia. Ni dah. Ambil ni data sheet ini, tulis nama, tulis apa semua yang betul, lepas tu isi kat sini. Okay, kita ada 3 ni, nanti kamu tulis lah. Observation kat sini boleh tulis. Contoh saya bagi tahu sini kan. Ni effect of temperature, ni before. Before ni botol A, botol B dia tak hot, dia tak cool lagi lah sebenarnya. Dia sama-sama dalam yang kamu kena goncang dulu tu kan. Jadi kamu tengok. And then after, ni bila dia sejuk, after 5 minit tu, check. Jadi yang kamu boleh nampak sebenarnya lah, dia punya gas lah dalam tu kan. Sama ada goyang. Nanti kamu ambil video, tulis sini. Tulis sini lah. Jawapan dia lah. What happen, bubble. Sebenarnya kamu akan nampak bubble lah kan. Bubble dia increase ke, bubble dia ni ke. Okay. Ni concentration tadi tu. Before ni maksud dia before addition of lime juice. Ini after addition of lime juice. Jadi yang ni kita pakai yang A kot, yang A saja kot. Sebab tu dia dah tak ada AB kat sini kan. Yang ni pressure tadi tu bila kita buka kita tuang dalam cawan tadi kan. Jadi kamu tulis before, ambil video dia bubble dia macam mana, selepas buka macam mana. Okay, siap ni. Kamu boleh tulis, hantar. Saya dah buat dah dia punya link dia dalam GC. Kamu boleh hantar kat situ sekali dengan video dia. Okay, sekali dengan video. Okay, ada soalan tak? Ada sebarang persoalan? Eksperimen ni senang saja. Boleh ha? Boleh ke? Boleh. Bagus. Okey, kalau boleh itu sajalah eksperimen kali ni.
Kalau dah ada botol, bukan ada botol, ada carbonated drink ni lah. Sat lagi boleh buat terus. Kalau tak ada nanti pergi cari balik, pergi kedai pergi beli lah. Ya. Video tu nak ambil waktu nak observe je kau ataupun masa buat sekali? Observe sudah. Tengah ada tak payah daripada mula nanti panjang pula video tu. Bila kamu dah ready, dah rendam kan. Formula kan kena ambil mula-mula sebelum rendam 5 minit yang temperature ni. Okay, ambil. Sama. Mestilah sama kan. Hujung-hujung kejap. Okay, ambil. Okay, sama. Letak sebelah-sebelah. Bila rendam, after 5 minit, boleh ambil. Jadi kita boleh nampak before and after. Before and after. A dengan B tu. Sama juga effect of concentration kan disuruh goncang dulu. Okay, ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Lepas tu, bila kamu bubuh lime juice for example, buka sikit, tutup. Lepas tu tutup boleh lah. Jangan dah bubuh lime juice tak tutup. Tutup balik. Lepas tu, ambil video. Bila nampak dia naik-naik tu kan. Ambil gambar. Sudah. Tak panjang. Video dia pendek-pendek. Jangan panjang-panjang. Okay, dah dapat. Lepas tu, buat yang pressure pula. Mula-mula, gonjang-gonjang. Okay, di dalam bekas. Macam mana dia punya buih-buih dia. Okay, dah. Tuang dalam cawan. Up to the brim. Okay. Start dia keluar tu, ambil. Okay, gambar. Sampai dia nak melempar ke apa ke. Siap lah. Macam tu je. Lepas tu cantum. Jadi tak panjang lah. Video dia pendek-pendek lah. Cantum bagi jadi satu lah. Bagi jadi satu kan. Siap lah. Tu isi kat sini. Berdasarkan video yang kamu dapat tu, kamu tulis dalam sheet ni. Hantar melalui AGC. Itu saja. Simple saja. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada? Okay, kalau tak ada sampai di sini dulu. Selamat buat eksperimen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, sir.